Selama sebulan penuh, umat Islam diberikan kesempatan untuk meningkatkan kualiti ibadah dan memperbanyakkan amal kebaikan. Kini berbaki beberapa hari sahaja lagi sehingga berakhirnya Ramadan dan ia seharusnya menjadi rebutan setiap umat Islam untuk memperoleh ganjaran yang dijanjikan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Isnin 8 April 2024 bersama saya Azizan Alam. Ayuh kita mulakan dengan segmen Sahih. Dakwaan bahawa tiada penganjuran majlis tilawah dan hafazan Al-Quran pada tahun 2024 adalah tidak benar. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, Kerajaan Negeri Pahang berbesar hati untuk menganjurkan majlis itu di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Pahang SUKPA di Kuantan kerana kali terakhir Pahang menjadi tuan rumah ialah pada 2014. Beliau berkata difahamkan seramai 29 orang akan menyertai kategori tilawah iaitu 14 qari dan 14 qariah serta seorang johan menunggu. Manakala seramai 84 orang pula akan menyertai kategori hafazan iaitu masing-masing 42 peserta lelaki dan wanita. Dalam pada itu, 4 pemilik akaun Facebook disiasat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC susulan penyebaran kandungan palsu membabitkan penganjuran majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan dan antarabangsa 2024. Juga tular di media sosial berkenaan kononnya terdapat mesej peraturan komunikasi baharu oleh pihak kerajaan dan mesej itu mendakwa bahawa panggilan telefon yang menggunakan aplikasi media sosial akan direkod dan dipantau. Antara mesej yang tular tersebut adalah seperti berikut, iaitu peraturan komunikasi baharu bagi panggilan WhatsApp dan WhatsApp bagi panggilan suara dan video yang kononnya dilaksanakan bermula 4 April lalu. Selain itu, dakwaan itu juga mengatakan bahawa semua panggilan akan dirakam dan disimpan, manakala aplikasi WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan semua media sosial juga akan dipantau. Mesej itu juga menyatakan berkaitan maklumat penting tentang peraturan baharu WhatsApp kepada ahli kumpulan iaitu simbol 1 tik menyatakan mesej dihantar, 2 tik mesej dicapai, 2 biru sebagai mesej dibaca dan 3 biru sebagai mesej dibaca oleh pihak kerajaan. Dari hasil penelitian, mesej itu telah mula tular pada tahun 2017 di beberapa negara seperti Ghana, UAE, India dan juga Singapura. Buah kurma cukup sinonim dengan bulan Ramadan. Bagaikan tradisi yang menjadi juadah pertama yang dijamah ketika berbuka puasa atau sebagai hidangan ringkas ketika bersahur. Namun baru-baru ini tular satu dakwaan bahawa trend memakan kurma mentega iaitu kurma yang dibuang biji dan diapitkan dengan potongan mentega boleh memudaratkan kesihatan pesakit kronik. Dan siasatan yang dilakukan laman sesawang MyCheck mendapati gabungan kurma dan mentega tidak digalakkan kepada pesakit kronik kerana ia mengandungi kadar kolesterol dan kalium yang tinggi. Menurut Public Health Malaysia, meskipun mentega mempunyai kebaikannya tersendiri, namun ia dikuatiri membawa mudarat berbanding kebaikan jika diambil secara berlebihan. Dan kurma mentega itu juga sebenarnya kegemaran Rasulullah SAW dan bukannya sunnah yang dianjur oleh baginda untuk diamalkan oleh umat Islam. Baik, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengingatkan orang ramai agar tidak memuat naik, berkongsi atau menyebarkan kandungan media sosial yang menyentuh sensitiviti 3R iaitu agama, kaum dan raja. MCMC dalam kenyataan mengesa mana-mana pihak yang mempunyai sebarang maklumat dalam media sosial melibatkan logo kasut yang didakwa mirip kalimah Allah untuk melaporkannya kepada pihak berkuasa termasuk Polis Diraja Malaysia PDR
PRM atau kepada Suruhanjaya itu melalui pautan yang disediakan. Menurut kenyataan itu, MCMC tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 sekiranya ada pihak cuba mengambil kesempatan terhadap isu terbabit dan membuat hantaran atau meninggalkan komen melampaui batas yang boleh mencetuskan ketegangan antara kaum. Dan selain itu, semua pihak perlu memberikan ruang kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan pihak berkuasa untuk melakukan siasatan berhubung dakwaan ini. Terdahulu tular foto yang memaparkan logo kasut keluaran syarikat tempatan yang didakwa seakan-akan kalimah Allah dan ia mengundang pelbagai reaksi warga siber. Baik, polis mengesahkan telah menahan seorang lelaki berhubung kejadian pergaduhan di Petronas Bukit Indah, Taman Bukit Indah, Johor Bahru pada 6 April baru-baru ini. Dan menurut pemangku Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, Superintendent Ibrahim Matsum, hasil siasatan mendapati kejadian dipercayai berpunca akibat cemburu. Dan tambah beliau, permohonan reman dilakukan terhadap suspek bagi membantu siasatan dan kes disiasat mengikut Seksyen 323 Palang 506 Kanun Keseksaan. Sejak April lalu, tular video pergaduhan membabitkan 2 lelaki dan seorang wanita. Dan video itu turut memaparkan seorang lelaki berbaju hitam menumbuk seorang lelaki dan dihalang seorang wanita dipercayai pasangannya. Namun, wanita terbabit turut ditumbuk lelaki terbabit. Dan polis menahan juga seorang individu bagi membantu siasatan kes merosakkan patung berhala di sebuah tokong di Kampung Koh Manjung Sabtu lalu. Ketua Polis Daerah Manjung, Assistant Commissioner Muhammad Nordin Abdullah berkata pihaknya menerima aduan berhubung kejadian itu pada 6 April pukul 1.30 tengah hari. Dan menurutnya pengadu berusia 56 tahun membuat laporan selepas menerima rakaman video tular di media sosial yang memaparkan seorang lelaki merosakkan peralatan tokong. Dan tambah beliau, kes disiasat di bawah Seksyen 295 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Manakala suspek dibawa ke Mahkamah Magistrate Teluk Intan untuk permohonan reman bagi siasatan lanjut. Polis turut merampas telefon bimbit yang dipercayai digunakan oleh suspek untuk merakam video terbabit. Selain itu, beliau menasihatkan orang ramai agar tidak mengeluarkan sebarang kenyataan yang menyentuh sentimen isu 3R sehingga melanggar undang-undang dan mencabar perlembagaan, sekaligus boleh menjejaskan keselamatan negara. Baik saudara, tular juga di media sosial akaun Facebook palsu yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Ayo kita saksikan video ini untuk penjelasannya. Tular satu akaun Facebook mendakwa ia akaun media sosial rasmi yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri. Sekali pandang, ia tampak biasa. Namun jika diteliti, kesahihannya diragui. Semakan pasukan Biar Betul mendapati keraguan itu ada asasnya. Manakan tidak apabila nama akaun sendiri dieja salah. Facebook rasmi Sultan Ibrahim dalam catatannya turut mengesahkan ia suatu penyamaran. Orang ramai diingatkan tidak terpedaya dengan kewujudan akaun palsu berkenaan. Pengguna media sosial turut disaran melaporkan sebarang salah guna nama Seri Paduka Baginda berdua dan keluarga diraja. Entah apa yang merasuk suspek sehingga berani tak bertempat dengan menyamar payung negara. Keyakinan itu pasti menguncup apabila si pelaku diburu polis meski sudah memadamkan akaun palsu berkenaan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik saudara, pastikan sahih tidak pasti, jangan kongsi. Pastikan sahih berat seketika, kita kembali lagi selepas ini.
kami di RTM mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakyat Malaysia, tidak kira di mana juga anda berada. Sama-samalah kita meraihkan Lebaran ini dengan penuh keceriaan dan pastikan anda sentiasa menjaga keselamatan diri serta berhati-hati ketika memandu di jalan raya. Rayakan Aidilfitri anda setulus hati. Teruskan menonton pelbagai rancangan menarik hanya di RTM dan jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Baik saudara, kita kembali dalam Pastikan Sahih. Kita teruskan dengan segmen notifikasi. Baik saudara, bagi segmen notifikasi kita mulakan dengan bicara naratif, iaitu tajuk pembincangan yang akan dibawakan adalah Bazar Aidilfitri siapa untung. Tetamunya adalah Encik Abdul Azhari Abdul Wahid, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro ataupun AUM, dan juga Puan Sofia Mansur yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Miracle Express bersama dengan moderator kita iaitu Syed Munawar Syed Mustar pada hari ini jam 9 malam. Anda boleh saksikan di TV1 juga saluran berita RTM di RTM Klik, MyTV Broadcasting 123, juga di Facebook dan TikTok Live Berita RTM. Baik, cuit sikit jangan sentap. Ini adalah topik yang akan dibawakan sempena dengan Istimewa Raya pada hari Sabtu ini jam 11 pagi. Tetamu undangan kita adalah Nurul Syafiqah Muhammad Hanafiah, iaitu pendakwah bebas. Juga kita ada Furkan Fawaz, iaitu seorang selebriti, dan bersama dengan 3 rakan pengacara iaitu Irfan Syami, juga kita ada Syarul Islam dan juga semestinya Hafiz Dolsen. Baik, saudara, Iris Wanita untuk Aidilfitri dengan topik yang akan dibawakan adalah Syawal yang dirindui. Tetamunya adalah Profesor Madya Dr. Hazlina Abdul Halim, iaitu Dekan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi dari UPM. Juga kita ada Dato' Yusni Hamid, iaitu penyanyi legenda negara. Juga kita ada Yulia Kamilia, juga seorang penyanyi. Jangan lupa untuk saksikan Ahad ini jam 11 pagi dan juga pada 4 petang. Baik saudara, apa yang anda faham tentang microsleep dan penjelasan mudah yang boleh kita berikan di sini adalah di mana otak seseorang itu tertidur tetapi sensori lainnya seperti tangan, kaki dan juga mata masih lagi aktif. Baik saudara, saya doakan agar anda semua selamat pulang ke destinasi sempena dengan Aidilfitri bakal menjelang tidak lama lagi. Assalamualaikum. Pastikan Sahih, tidak pasti jangan kongsi.